Kerajaan Majapahit yang diasaskan oleh Raden Wijaya, yang mana kemasyhuran berlaku apabila pelantikan Patih Gajah Mada. Okey, yang mana beliau berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Okey, mungkin sebelum pelantikan Patih Gajah Mada, okey, Majapahit mungkin berlaku pergolakan ataupun perebutan kuasa, okey, di dalam kerajaan Majapahit. Dan kemudiannya setelah pelantikan Patih Gajah Mada, maksudnya Patih Gajah Mada berjaya mengembalikan keamanan dan keselamatan Majapahit. Okey, itu untuk bahagian kemasyhuran. Okey. Seterusnya kita tengok bahagian kemerosotan. Okey, kerajaan Majapahit merosot apabila kemerosotan Majapahit berlaku apabila Patih Gajah Mada meninggal dan kemudiannya berlaku serangan daripada kerajaan Demak terhadap kerajaan Majapahit. Okey. So, itu kita kata berkaitan dengan Majapahit. Yang seterusnya kita beralih kepada kerajaan Kedah Tua. Okey, kerajaan Kedah Tua, yang ini kerajaan Kedah Tua ni dia tidak mempunyai ataupun tidak ada maklumat berkaitan pengasas yang spesifik ataupun yang utama. Okey. Maksudnya dia punya pemimpin ataupun pengasas dia akan kita tengok melalui penubuhan Kesultanan Kedah. Okey, kalau yang ini dia tidak menyebutkan pengasas yang utama, cumanya dia sebut kat sini ialah Kedah Tua ni dia tidak ada pengasas yang spesifik ataupun yang utama, tapi ia muncul apabila masyarakat Guar Kepah. Okey. Masyarakat Guar Kepah menjalinkan hubungan perdagangan, jadi mewujudkan atau kita kata Kedah Tua ni wujud. Okey. Atas faktor masyarakat Guar Kepah menjalinkan hubungan perdagangan. Okey, dan kemasyhuran untuk Kedah Tua ni berlaku apabila berlaku kepesatan perdagangan di Lembah Bujang. Okey, yang mana mengangkat lagi kita kata nama kerajaan Kedah Tua. Okey. Okey, itu zaman kemasyhuran. So, maknanya zaman kemerosotan untuk Kedah Tua ni, okey. Kemerosotan Kedah Tua berlaku apabila perubahan pemerintah. Okey, ini cikgu sebut tadi. Perubahan pemerintah serta wujud pengasasan Kesultanan Kedah. Okey, semuanya di situlah kita tengok kita pengasasan yang baru untuk Kesultanan Kedah. Okey. Yang mana Kesultanan Kedah ni kekal sehingga hari ini ataupun wujud. Okey, masih wujud sehingga hari ini ataupun kita panggil sebagai negeri Kedah. Okey. Okey, itu berkaitan dengan Kedah Tua. So kita tengok yang terakhir adalah kerajaan Gangga Nagara. Okey, yang mana Gangga Nagara diasaskan oleh Raji Ganji Sarjuna. Okey, yang mana kemasyhurannya berlaku pada abad ke-9 kerana Gangga Nagara ini selalu ataupun sering dikunjungi oleh pedagang luar, okey, kerana mempunyai kekayaan hasil bumi. Okey, itu berkaitan dengan kemasyhuran. Kemudiannya kerajaan Gangga Nagara mulai lemah ataupun merosot apabila diserang oleh tentera Chola, okey, daripada India pada tahun 1225. Okey, yang mana serangan tersebut ataupun serangan tentera Chola, okey, menyebabkan kemusnahan pelabuhan utama, okey, bagi Gangga Negara. Okey, yang mana pelabuhan tersebut
adalah satu sumber, satu sumber pendapatan ataupun penjanaan ekonomi untuk gangga negara. Okey. So, baik, kita telah melihat 7 buah kerajaan, okey. 7 buah kerajaan yang cikgu sebutkan tadi. So, apa yang paling penting untuk anak-anak tahu, okey, adalah siapa pengasasnya. Okey, siapa pengasas bagi setiap kerajaan. Yang kedua adalah anak-anak murid pun kena tahu juga kemasyhuran ataupun faktor kemasyhuran setiap kerajaan. Dan yang ketiga yang paling penting adalah anak-anak murid kena tahu faktor kemerosotan bagi setiap kerajaan. Semuanya itu adalah benda penting yang anak-anak murid kena tahu dan ambil perhatian. So maksudnya apa yang cikgu boleh simpulkan ataupun rumuskan berdasarkan tajuk yang kita belajar pagi ini. Tajuk yang kita belajar pagi ini berkaitan dengan kewujudan kerajaan alam Melayu dan kemasyhuran di alam Melayu. Apa yang boleh disimpulkan dan dirumuskan adalah kemerosotan bagi setiap kerajaan ini berlaku adalah akibat yang pertama yang mana pemerintah ataupun pemimpin bagi setiap kerajaan itu meninggal dunia. Itu faktor kemerosotan. Kemudiannya faktor yang kedua berlakunya kemerosotan bagi setiap kerajaan adalah disebabkan daripada serangan daripada luar. Yang menyebabkan setiap kerajaan itu menjadi lemah dan berlakulah kemerosotan. So itu adalah kita kata rumusan untuk tajuk bahagian kemasyhuran. Kemasyhuran di alam kemasyhuran kerajaan di alam Melayu. Yang lain lah? Kita boleh go lagi? Alhamdulillah. Cikgu harap anak-anak murid boleh faham. Dan yang paling penting, mencatat maklumat-maklumat penting yang cikgu sampaikan dan cikgu berikan. Baik, kalau tidak ada pertanyaan ataupun persoalan daripada ya, Sofi Nordin. Sofia. Pengasas. Maksud pengasas adalah orang yang mendirikan ataupun orang yang membina ataupun orang yang memulakan satu-satu kerajaan. Contohlah, cikgu ambil contoh kerajaan Funan. Maksudnya kerajaan Funan tu dia yang mengasaskan kerajaan Funan dan kemudiannya membentuk kerajaan dan kemudiannya berkembang menjadi satu kerajaan. Itulah contoh simple yang boleh cikgu beri. Kalau tak ada, cikgu akan teruskan kepada soalan pula. Tajuk yang seterusnya. Tajuk 1.4. Kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Maksudnya di sini kita akan lihat kerajaan apa saja yang sezaman dengan kerajaan alam Melayu. Jadi dalam satu topik ini kita akan lihat beberapa kerajaan yang hidup satu zaman kepada alam Melayu. Sebagai contohlah kita kata contoh pada tahun 2021 ni Malaysia wujud bersama dengan kerajaan China, kerajaan Amerika, kerajaan Turki. Semuanya wujudlah. Jadi dia wujud pada era yang sama dan pada zaman yang sama. So itu yang kita panggil kerajaan alam Melayu dan kerajaan luar yang sezaman. Maksudnya satu zaman.